Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapa, anak-anak serta para pencinta ilmu sekalian. Okey. Kita hari ini insya-Allah akan buat latihan. Latihan praktikal. Kita nak kira-kira yang apa yang kita duk belajar dah. Yang kita duk mengaji, kawan ni dapat sekian, kawan ni dapat sekian, siapa terhijab lah apa semua. Hari ni insya-Allah sediakan pen, kertas, kalkulator. Jadi kita nak kira sekali dengan harta-harta sekali. Insya-Allah. Insya-Allah. Hei. Okey. Okey, tayyib. Kita kena ingat saudara perempuan seibu sebapa dan saudara perempuan sebapa yang kita kata kemarin ni depa ni duduk dalam golongan sulusain, takmilah sulusain, dan depa akan dapat asabah ma'al ghair. Saudara perempuan seibu sebapa dan saudara perempuan sebapa akan dapat asabah ma'al ghair. Depa ni adalah pemegang asabah ma'al ghair apabila bersama mereka anak perempuan ataupun cucu perempuan daripada anak lelaki. Okey. Dan depa akan dapat asabah ma'al ghair, salah seorang daripada depa. Kalau ada dua-dua, yang akan dapat asabah adalah SPIB. Okey. SPB tak dapat. Pasal apa SPB tak dapat, Ahmad? Sebab SPIB tu kan sebab SPIB dia punya ranking dia lebih tinggi daripada SPB, saudara perempuan sebapa. Tetapi depa ni maknanya kalau kata tak ada dua-dua ni, maka depa akan tengok bilangan depa lah. Maknanya depa ni adalah share depa dua untuk sulusain, untuk 2/3. Bilangan 2/3 depa ni dua sepasang, depa ni sepasang. Maknanya kalau seorang dah ada dapat satu golongan dah dapat 2/3, satu golongan dah dapat 2/3, maka satu lagi tak dapat. Kalau kita kata dua saudara perempuan seibu sebapa dah pun dapat berapa, Ahmad? Dua saudara perempuan dapat 2/3, maka saudara perempuan sebapa dah tak dapat. Okey. Jadi depa ni depa untuk sulusain, untuk 2/3. Jadi kalau kita kata ini untuk 2/3, tapi jika bersama mereka, depa ada ni. Okey. Ada anak perempuan, ada cucu perempuan daripada anak lelaki seorang. Jadi dua kita buat bila satu pun. Macam mana cucu perempuan anak lelaki boleh dapat, anak lelaki tak ada? Rupanya anak lelaki dia mati lebih awal. Contohnya kan. Jadi kita kata macam mana kawan ni tinggal anak perempuan, tiba-tiba ada cucu daripada anak lelaki. Maknanya dia ada anak lelaki tapi anak lelaki dia dah mati sebelum tu. Jadi kalau ada macam ni, maka 2/3 ini adalah hak kepada siapa, Ahmad? Kalau ada senarai ada senarai ni, siapa dia dapat untuk 2/3 ni? Macam mana kira? Anak perempuan dapat berapa? 2. Anak perempuan dapat 1/2. Yang ni dapat 1/6. Pasal apa 1/6? Yang ni yang kata takmilah sulusain. 1/2 campur 1/6 sama dengan 2/3. Jadi hak depa ni masa ni dah dapat asabah. Hak ni lah yang kita kata kalau timbul persoalan kata dapat 2/3, orang perempuan hak paling tinggi sekali, hak orang perempuan dapat 2/3. Ini macam mana kawan ni dapat asabah? Ni asabah maksudnya asabah dia dapat lebihan. Jadi hak untuk fardu hanya 2/3. Orang perempuan antara depa ni adalah 2/3 sahaja yang paling besar. 2/3 sahaja yang paling besar antara depa ni. Tidak termasuk isteri dan ibu. Hanya 2/3 ni hanya lengkong depa ni saja. Bila depa ni
ranking depa ni, ranking apa nama bunuh, ranking anak dan cucu dah menepati 2/3, maka kalau ada saudara perempuan seibu sebapa, inilah dia akan dapat asabah. Nah, depa ni dia ni kok mana pun dia akan dapat asabah bila bersama depa ni. Nah, tapi kalau tak ada depa ni tak ada, maka dialah yang akan ambil tempat 2/3 kalau depa 2 orang atau lebih, dan akan ambil 1/2 jika dia seorang. Nah, jadi asabah antara ranking SPIB dengan SPB lebih tinggi. Hatta kita sebut kemarin, kalau ada di sini adalah SLB, saudara lelaki sebapa. Saudara lelaki, maknanya kita kata dia punya pewarisan dia ada macam ni. Ada satu anak perempuan, dia ada satu cucu perempuan daripada anak lelaki, dia ada 2 saudara perempuan seibu sebapa, dia ada saudara lelaki sebapa. Okey. Bila dia ada macam ni, satu anak perempuan dapat berapa, Ahmad? 1/2. Satu cucu perempuan dapat 1/6 untuk takmilah sulusain. 2 saudara perempuan antara depa 2 ni, kedua-duanya adalah pemilik asabah. Nah, saudara perempuan seibu sebapa akan dapat asabah kerana dia bersama saudara anak perempuan dan bersama cucu perempuan. Saudara lelaki sebapa asabah juga. Dia ahli asabah juga. Jadi bila kita kata asabah ni dapat kat seorang saja. Bila macam ni kita kata pasal apa tak dapat dua-dua depa? Kan pasal apa tak buat 2-1? Contohnya, pasal apa tak boleh, Ahmad? Sebab depa tak boleh menjadi asabah bil ghair. Depa tak boleh menjadi asabah bil ghair kerana depa bukan duduk satu ranking. Yang ni seibu sebapa, yang ni sebapa sahaja. Nampak tak? Kalau kita kata yang nisbah 2-1 ni bila duduk satu ranking. Kalau lah di sini adalah saudara lelaki seibu sebapa. Sini. Barulah depa 2 ni akan ambil asabah dengan nisbah 2 kawan ni lelaki, 1 perempuan. Baru ambil asabah bersama-sama. Asabah bil ghair maksudnya asabah tu dikongsi bersama. Okey? Adapun kalau asabah ma'al ghair, kalau macam ni bila yang tinggal tu adalah saudara lelaki sebapa. Saudara lelaki sebapa. Bila saudara lelaki sebapa, kita tengok di sini, kawan ni pun ahli asabah. Kan? Asabah pasal apa? Sebab dia duduk dengan anak perempuan. Kawan ni pun asabah, tapi dia ni asabah bin nafsi. Kan sebab kita kata tengok dia bila dah tak ada anak lelaki kan, maka yang ambil asabah tak ada, anak lelaki tak ada, bunuh. Lepas tu ubuwah, ayah pun tak ada. Dia boleh dah mai. Nampak? Dia boleh lah mai untuk tingkatan ikhwah. Kan? Tetapi ketika mana bertembung depa 2 ni yang bukan satu level, maka kita tengok level yang lebih tinggi. Maknanya saudara perempuan seibu sebapa ini, maknanya menempati seolah-olah kita kata saudara lelaki seibu sebapa. Maknanya dia yang didahulukan untuk mendapat asabah. Okey? Maknanya bila bertembung antara semak-sepak dengan sepak saja, walaupun dia ni lelaki. Bila lelaki kita kata dia kuat lagi untuk makan asabah. Tetapi kerana di sini ada seibu sebapa, walaupun kawan ni perempuan, saudara perempuan seibu sebapa. Okey, tetapi dia kerana dia ada sepak tani ni, seibu sebapa, maka dia yang lebih tinggi hak dia untuk mendapat asabah. Maka kawan ni mahjur, terhijab. Pasal apa terhijab? Sebab asabah telah diambil oleh saudara perempuan seibu sebapa. Boleh faham? Saudara perempuan seibu sebapa, dia ni tak boleh ambil asabah jika sekiranya ada dalam pewarisan harta itu ialah ayah. Pasal apa? Pasal apa dia tak boleh ambil asabah? Sebab ayah yang akan ambil
asabah. Dia pula terhijab. Sebab ayah yang akan ambil asabah. Sebab apa? Sebab tidak ada anak lelaki. Maka ayahlah yang akan ambil asabahnya. Lebihan tu. Di sini ayah akan ambil 1/6 dan asabah. Sebab ada anak perempuan sahaja. Kan? Jadi asabah tu maksudnya kita nak cerita tentang asabah tu hak siapa? Hak ketika mana bila ada saudara perempuan sahaja, saudara perempuan seibu sebapa, bila dia bersama dengan anak perempuan, dia yang akan ambil asabah. Tapi jika bersama mereka ini ada ayah, maka ayah yang akan ambil asabah. Jadi bila bertembung dua ni, kawan ni pun asabah tapi dia asabah ma'al ghair, yang ni asabah bin nafsi. Maka ketika itu walaupun kita kata asabah bin nafsi ni maksudnya dia tidak bergantung kepada siapa-siapa untuk dapat asabah. Memang dia akan ambil asabah, tetapi kerana bersamanya adalah syaqiqah, okey, saudara perempuan seibu sebapa, maka asabah itu akan dapat kepada saudara perempuan seibu sebapa. Ni ketika kalau kita kata ayah tak ada. Kalau ada ayah, ayahlah yang akan ambil asabah. Jadi yang ni jangan keliru antara siapa bila kita kata bertembung. Pasal apa tak bagi asabah untuk dua-dua? Lidzakari mislu hadzil unsayain. Pasal apa tak bagi dua satu? Nisbah dia pasal apa tak boleh? Sebab kawan ni saudara lelaki sebapa. Kawan ni seorang lagi saudara perempuan seibu sebapa. Dia ada dua jihah. Yang ni satu jihah saja. Satu jihah ni maknanya satu hala saja kaitan dia dengan si mati. Yang ni dia ada dua hala, seibu sebapa. Satu perut dengan si mati. Kan dia duduk dalam perut mak dia dulu sama. Satu bin dengan si mati. Yang ni hanya bin saja dengan sama dengan si mati, tetapi ibu mereka berlainan. Okey. Jadi tak boleh dia nisbah 2-1. Nisbah 2-1 ni lagu mana? Kalau yang ditinggalkan tu adalah saudara lelaki seibu sebapa. Baru sama seibu sebapa, saudara perempuan seibu sebapa. Barulah kita kata nisbah 2-1 kalau depa ni dapat asabah. Okey? Jadi kalau dengan saudara seibu. Ni bab-bab saudara ni. Kalau saudara seibu, dia tak kira lelaki perempuan, cuma dia ada perbezaan pada segi bilangan. Kalau seorang saudara seibu, berapa Ahmad? Saudara seibu. Kalau yang ditinggalkan tu, okey. Tapi kalau ditinggal, kita buat macam ni kan. Dia tinggal ibu. Dia tinggal saudara perempuan seibu sebapa, 2 orang. Seorang saudara perempuan seibu. Okey, Mat? Mat? Ibu dapat berapa? 1/6. Okey. 2 saudara perempuan seibu sebapa dapat 2/3. 1 saudara perempuan ibu seibu 1/6. 1/6 pasal apa 1/6? Sebab hanya seorang. Okey? Sebab hanya seorang. Maka di sini kita kata asal masalah dia. Asal masalah kira lagu mana? Tengok kepada pembawa. 6 dengan 3 je yang ada. Maka 6 lah angka dia. Sini 1, sini 4, sini 1, cukup 6. Okey? Saudara perempuan seibu. Tapi kalau dia pun 2 orang, dia dapat berapa? Kalau 2 orang saudara perempuan seibu dapat berapa, Mat? Dapat 1/3. Pandai, Man. 1/3. Maka di sini akan berubah jadi berapa? 1/3 daripada 6 ialah 2. Maka di sini kita kisah apa dia ni? Aul. Aul, maka kena bahagian depa ni dah berubah jadi 1/7, 4/7, 2/7. Okey? Ni maknanya yang ni penentuan dia. Depa akan dapat jika bersama depa macam saudara perempuan seibu ni, dia tidak terhijab dengan ibu. Dia hanya terhijab dengan ayah. Okey? Maknanya kalau ada ayah, habis depa ni. Tak dapat ayah akan menghijab saudara. Ayah akan menghijab saudara. Okey. Jadi ayah di sini bila tak ada siapa dia, maknanya kita kata ibu pun akan dapat 1/3. Ayah akan dapat asabah 2/3. Kalau sekiranya tidak ada
saudara perempuan ni. Kalau ada pun maksudnya mereka ni akan terhijab. Kalau ada kan, dua saudara perempuan seibu sebapa. Ada ibu, ada ayah. Maka ayah akan ambil asabah kesemuanya. Tak ada anak apa langsung, asabah semuanya. Maksudnya bila ada ibu dan ayah saja. Kan maksudnya dia ni tak kahwin lagi. Si mati ni tak kahwin lagi, tak ada isteri, tak ada anak, tak ada apalah. Yang dia ada adalah ibu dan ayah. Dia adalah anak tunggal. Maka dapat dekat ibu dia 1/3. No. Kalau ada depa ni. Kalau ada depa ni, ibu tetap dapat 1/6. Tapi kalau tak ada, kan kita sebut ni dia anak tunggal kan. Bila dia anak tunggal, maka ibu akan dapat 1/3, ayah akan ambil asabah. Tapi kalau dia ada, depa ada ni, ibu tetap dapat, cuma ibu mengurangkan hak dia daripada 1/3 akan dapat 6, tapi ayah akan dapat asabah. Okey. Cuba tengok kalau kata seorang tu mati. Pegang kalkulator tengok Dia tinggal suami. Dia tinggal ibu. Dia tinggal 1 SLI, saudara lelaki seibu. Dia tinggal 2 saudara perempuan seibu sebapa. Okey, Ahmad. Suami? Suami 1/2. Sebab apa? Tak ada anak. Ibu? 1/6. Sebab tak ada anak ni, tapi ada saudara. Saudara lelaki. Satu saudara lelaki dapat 1/6. 2 orang saudara perempuan seibu sebapa dapat dia, si isteri ni meninggalkan 90K. 60,000. Okey. 2 saudara perempuan seibu sebapa dapat berapa? 2/3. Maka asal masalah berapa? Asal masalah 6. 1/2 kali 6 3. 1/6 1. Tadi 1. 2/3 4. Kan? Jadi berapa? 9. Maknanya ini masalah aul. Maka kena kira suami dapat berapa? 3/9. Ibu dapat 1/9. SLI dapat 1/9. Yang ni dapat 4/9. Jadi 9/9. Ini senang kita letak 90,000. Maka suami akan dapat 30,000. Isteri ibu akan dapat 10,000. Kan dia dapat tu 30K. Yang ni 10K. Yang ni 10K. Yang ni 40. Jadi 90K. Kalau kita tak aul dia, macam mana kita nak buat ni? Kan? Jadi kita kata maksudnya kita 90. Jadi 3 nak kira lagu mana? Jadi 3 kena, maknanya kalau kita nak kira ni setengah. Kan? Maksudnya kalau kita nak kira ni setengah daripada 90, dia dapat 45K. Nampak tak? Sebab tu kita tak boleh kira bila dapat fardu tu, kita nak kira kali terus dengan duit yang ada. Sebab kalau kita buat macam tu terus, dia kemungkinan bila masalah tu jadi aul, dia jadi tak cukup harta. Katalah kita kata, kalau tak buat, kalau kita kali terus harta tak boleh kau Ustazah? Kan ada orang tanya kan. Contoh kalau kita kata ada 90K, kita kali terus, suami dapat setengah, maka suami akan dapat 45. Kan? 45K lah, 45,000 sebab kita kira setengah kan. Ibu akan dapat 1/6 kali 90, nak kira pula apa? Dia akan lebih 1/6 kali 90,000. Dia akan dapat 15,000. Ibu dapat 15,000. Maksudnya 1/6 ni. Hak ni pun 15,000 juga.
Yang ni akan jadi 2/3 kali 90,000. 2/3 kali 90,000 sama dengan 60,000. Nampak tak? Kalau kita kira kali terus, kan kita kata dah, pasal apa kena buat asal masalah ni apa semua? Pasal apa tak kali terus? Ada orang tanya, pasal apa tak kali terus? Sedangkan kita kata tahu dah, harta ada 90. Jadi kali je dah, setengah daripada 90. 1/6 kali 90. Jadi kalau kita kira kali lagu tu terus, suami, kalau kita nak nisbah ni, suami dapat 45K. Kan 45,000. Ibu akan dapat 15,000. Saudara lelaki seibu dapat 15,000. Saudara perempuan seibu sebapa dapat, dua orang mereka dapat 60,000. Bila total, jadi berapa sini? 5, 1 di tangan 10, 135,000. 135,000. Sedangkan harta yang ada hanyalah 90,000 sahaja. Yang tu maksud dia. Pasal apa yang kita kena kali, kena buat asal masalah ni? Sebab dibimbangi berlaku bila kita kali terus, kita darab, kita ambil ni, suami dapat 1/2. Tahu dah bila suami dapat 1/2 daripada 90,000, dapatlah 45,000. Dak, kita tak boleh buat semudah itu. Kerana apa? Kerana bila kita tengok macam ni, katalah kan, bila kita darab terus, kita akan dapat suami dapat 45,000, ibu dapat 15, saudara lelaki seibu dapat 15, SPIB dapat 60, total dia adalah 135. Sedangkan harta ada 90 saja. Sebab tu kita kena cari aslul masalah. Rupanya bila cari aslul masalah, tengok-tengok ada lebih jadi aul. Bila jadi aul ni, kena tukar macam ni, barulah bila maknanya bila kata jadi aul, kena tukar pecahan kadar depa tu jadi kadar yang baru, maka barulah boleh dibahagi kepada pewaris, dan barulah akan jadi cukup 90,000. Okey, jadi jangan kali terus. Jangan kita kata ni lah, kita bahagi terus lah. Dapat setengah, dapat dia kalau kata harta 100,000, kita kali terus ya. Hak ni suami dia akan dapat 50,000. Tak, kita kena buat macam ni dulu. Sebab dikuatiri kalau kita buat lagu tu, kita bahagi-bahagi, jadi tahun ni dah ada berapa dah, akan berlaku lebihan harta. Maknanya bukan lebihan harta, lebihan hak kita kira, sedangkan harta dia sedikit, harta kurang. Okey. Okey. Dia tinggal isteri. Dia tinggal satu anak perempuan. Dia tinggal 2 saudara lelaki seibu sebapa. Seibu sebapa kah? Seibu. SLI. Okey. Isteri akan dapat Ahmad 1/8. 1/8 sebab ada anak. Anak perempuan akan dapat 1/2. Saudara lelaki seibu akan dapat saudara lelaki seibu dapat apa? 2/3. Saudara lelaki dia akan terhijab. Pasal ni ada ni. Dia akan terhijab ni, tak dapat. Pasal apa tak dapat? Saudara lelaki seibu. Saudara seibu, ingat. Saudara seibu. Depa ni saudara seibu. Tak kira sama ada SLI atau SPI. Okey.
hak mereka jika seorang 1/6. Jika 2 atau lebih 1/3. Tapi akan tak dapat terhijab jika ada anak si mati, tak kira lelaki perempuan, atau ada ayah. Oh. Ingat dulu. Ingat. Okey. Saudara seibu sama ada lelaki dan perempuan. Depa hak depa ialah kalau depa seorang dapat 1/6. Kalau 2 orang atau lebih dapat 1/3. Tetapi depa akan terhijab jika ada anak ataupun ayah. Okey, akan terhijab. Maksudnya tak dapat ni. Bukan kata mengurangkan depa ke apa dak. Kan terhijab bila ada anak si mati, tak kira anak lelaki, anak perempuan dan juga ayah. Sebab tu tadi ni kita buat kes ada masalah, ada ibu. Bila ada ibu tak ada anak, depa akan dapatlah. Kan meninggalkan ibu saja boleh. Tapi bila ada dalam senarai si mati itu ada pewaris dia, ada meninggalkan anak si mati, maka ketika ini saudara seibu akan terhijab. Okey, akan terhalang. Jadi saudara seibu dia akan terhalang dengan ayah dan juga anak si mati, tak kira lelaki perempuan. Okey. Saudara seibu depa dia sama, dia tak kira lelaki perempuan. Depa cuma berbeza dari segi kadar depa berdasarkan bilangan depa. Kalau bilangan seorang 1/6, kalau 2 orang 1/3. Kalau tetapi akan terhijab jika ada anak ataupun ada ayah. Okey? Kemudian jadi kalau kita kata ada ayah, lagilah siapa yang akan ambil siapa? Ayah. Kalau senarai ni kan, dia ni maksudnya kalau tengok-tengok ayah pun ada, saudara perempuan ada, anak perempuan pun ada, maka dia akan berhijab. Okey. Seorang tu dia meninggalkan suami, dia tinggal 2 saudara perempuan seibu sebapa, dan dia meninggalkan 1 saudara lelaki seibu. Okey. Dan dia meninggalkan harta dia sebanyak kita kata 20K. Okeylah. Okey. Suami akan dapat 1/2. Dua saudara perempuan seibu sebapa dapat 2/3. Saudara lelaki seibu seorang lagi sebenarnya, dia pun terhijab juga dengan asyiqah. Saudara lelaki seibu dia akan terhijab selain daripada terhijab dengan ayah, terhijab dengan far'ul waris, dia akan terhijab juga dengan asyiqah, dengan syaqiqah, dengan saudara seibu sebapa. Okey. Saudara seibu, okey. Baru teringat satu lagi. Dia akan terhijab dengan ayah, dia akan terhijab dengan anak, dia akan terhijab dengan saudara seibu saudara kandung. Kan? Betul kan? Betul ya? Dia Ayash. Dia akan terhijab, dia tak dapat bila ada asyiqah. Saudara seibu. Sebab dia macam tadi, macam saudara sebapa tadi.
bila ada asyiqaq, mereka akan terhijab. Tu ya bang? I confused. Saudara lelaki seibu. So saudara lelaki seibu ni hak dia bila kata dia ada asyiqaq dia. Dia akhul kan? Tak terhijab. Ha? Itu Syekh Kamal jawab. Hijab tak? Tak Syekh Kamal, tak terhijab. Tidak terhijab ah. Buka mesej dia. Saudara seibu sebapa terhijab dengan saudara. Betul Sama ada saudara seibu sebapa atau sebapa. Betul Dia maksudnya saudara seibu bukan, dia tidak terhijab, dia hanya terhijab dengan ayah dan juga anak. Okey. Maknanya di sini dia akan dapat 1/6. Okey. Betul. Dia hanya terhijab dua tu je. Dia hanya terhijab dengan ayah dan juga saudara anak si mati. Dia jadi confused tadi dia. Tadi hak pasal kita kira hijab tu pasal dapat asabah. Okey? Betul. Tadi ni kita duk kira pasal apa terhijab tadi tu pasal saudara lelaki sebapa tu sebab kawan ni dapat asabah. Yang ini dia kira bukan pasal dapat asabah, Okey. Jadi dia akan dapat sini asal masalah jadi 6. Sini 3, 2/3 ialah 4. Ini jadi 1. Kan? Jadi ini masalah dia aul. Saudara lelaki seibu, sekali lagi dia akan terhijab hanya dengan ayah dan juga anak si mati. Dia tidak terhijab dengan saudara. Okey. Jadi kalau kita kata tadi ni dia dapat 20K, kalau kita tengok di sini, maknanya kita tak boleh, sebab tu kita kata tadi ni, tak boleh kita bagi terus suami dapat 1/2, kita kata dapatlah 10K. Nampak tak? Pasal rupanya bila kita buat lagu tu, dia akan jadi harta tu kurang, tapi kita kira pergi jadi banyak. Sebab kalau kita tak kira kan, maksudnya kita kata pasal apa tak kira terus 1/2 kali 20, maksudnya suami akan dapat 10K. Kan? Jadi kalau anak saudara perempuan pula dapat, makna dia kalkulator. Dapat berapa? 2/3 kali 2. Dapat 13. Ni 13, 3. Mampus dah. Kan? Tani pun dah lebih dah. Kawan ni lagi. Jadi sebab tu kita tak boleh kira terus 1/2, nak kira terus dengan harta. Okey? Jadi kita bila kita kena buat macam ni, cari asal masalah, maka di sini kita kena cari, dia akan jadi 3/8, 4/8, 1/8. Baru kena kali 20. Macam tu. Baru kita kata kita kali 20. Jadi kita akan dapat 3/8 kali 20,000. Kawan ni akan dapat berapa? Suami akan dapat, mak tak dapat, tak ada ni, 7,500. Kalau kita bagi terus setengah kali 20,000, suami akan dapat 10. Tapi kita di sini ni kita kena buat asal masalah, sebab kemungkinan akan jadi aul. Rupanya jadi aul sungguh. Bila jadi aul, maka kita kena ambil yang kadar yang barulah dikali, didarab daripada jumlah harta. 3/8 kali 20. Mak kira tengok 4/8 kali 20. 10,000. 2 SPIB dapat 10,000. Dan yang ni dapat berapa? 1/8 kali 20,000.
dapat 2,500. Cukup lah 20,000. Nampak tak tu? Jadi sebab tu kita kata sebab ada kawan dia hantar mesej kan, dia kata pasal apa Ustazah, kenapa kena kira asal masalah? Kan dah duit dah ada, kenapa kita tak kira terus 1/2? Contoh macam ni lah kan. Ni pasal apa kita tak boleh kira terus? Pasal takut sekejap lagi bila kita kira terus, maka duit tak cukup. Jadi bila kita buat macam ni, baru kita nampak, oh rupanya kena bila 38 kali 20, dia dapat 7,500. Dua saudara perempuan 10,000, maksudnya mereka dapatlah seorang 5,000. Kalau mereka ni ramai pun, bahagilah 10,000 tu, bahagilah. Kalau 5 orang, dapatlah seorang 2,000. Kalau 4 orang, dapatlah seorang 2,500. Begitu. Bahagi 10,000 ni, dan SLI akan dapat 2,500. Cukuplah 20,000. Okey? Jadi yang ni kena maksudnya hak ni nak abang kata kenapa kita kena buat asal masalah. Kena buat asal masalah. Jangan kita kali terus dengan amount duit yang ditinggalkan. Okey. Isteri. Satu lagi masalah ya Mat. Dia tinggal isteri. Dia tinggal ibu. Dia tinggal 2 SPIB. Isteri dapat? Ahmad? Saya dapat 1/4. 4 sebab ada anak. Ibu dapat 1/6. Mereka ni dapat 2/3. Lagi cik terang saat asal masalah. Okey. Jadi kita kena cari macam ni. Kalau kita kata dia tinggal 40K. Dia tinggal 40K. Kita tak boleh terus cari, kita kata 1/4 kali 40. 40,000. 1/6 kali 40,000. 2/3 kali 40,000. Pasal apa tak boleh? Cuba kita tengok. Cuba Ahmad kira tengok. Ahmad cari tengok 1/4 kali 40,000 berapa? 1/4 Jadi 10,000. Kalau kita kira terus kan 10. 1/6 kali 40,000 jadi 6,666.66 kan? Okey. Kemudian SPIB dapat berapa kalau 2/3 kali 40,000? 26,666. Ya, 26,666.66 ya. Cuba Mak campur. 10 kita tengok sini kan. 26 campur 10. Dah 36. Campur 6,000. Nampak tak? Sini pun nampak dah. Kalau kita kata tak kira ni kan. 10 campur 6, 16,000. 16,000 tiba-tiba campur 26,000 pula. Jadi dah jadi 42,000. Sedangkan harta ada 40,000 sahaja. Sebab tu kita kena cari asal masalah. Okey. Jadi asal masalah, macam mana kita nak cari asal masalah? Kita tengok kepada pembawah ni. Pembawah ni 463. Jadi kita cari pembawah untuk asal masalah apa dia? Angka sepunya yang terkecil daripada pembawah. Angka pembawah 463. Cari angka sepunya terkecil. Apa maksud angka sepunya terkecil? Angka yang boleh masuk ke semua angka-angka ni. Kalau kita kata 4 mana? 1 kali 4 boleh lah. 6 kali berapa 4? 3 kali berapa 4? Tak boleh. Kan? Maka kita kata 6 kot. 6 mana? 3 boleh lah. 3 kali berapa? 6. 3 kali 2. Tapi 4 tak boleh. Maka kita kena berpindah. Asal masalah ni saja cik. 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Ni asal masalah. Kita pilih daripada angka ni saja. Maknanya kalau 2, kalau kita kata ada 1/2 saja, maka 2.
Maksud bila kita kata, tengok ni, 4, 6, 3. Mesti paling kurang adalah 6. Kita tengok bila angka pembawah dia ada 4, 6, 3. Yang mana besar sekali angka pembawah? 6. Okey? Maknanya mesti asal masalah sekurang-kurangnya 6 ke atas. Maka kita tak boleh kata dah ni 2, 3, 4 tak boleh dah. Lagu tu cara yang pertama. Okey? Maksud yang kedua pula bila kita kata maksudnya sama ada asal masalah 6, 8, 12, 24. Hak mana satu? Kita tengok antara 1, 2, 3, 4 ni angka yang terkecil yang boleh masuk pada kesemua 4, 6, 3. Maka kita dapat berapa asal masalah, Mat? 12. 6 tak boleh masuk dengan 4. 8 boleh masuk dengan 4, tak boleh masuk dengan 6 dan 3. Kan? Maka kita akan dapat 12. 4 kali 3, 12. 6 kali 2, 12. 3 kali 4, 12. Yang tu maksud. Asal masalah ialah angka sepunya terkecil yang boleh masuk dengan kesemua fardu, iaitu pembawah kepada fardu ni. Maka asal masalah adalah 12. 1/4 berapa, Ahmad? 3, 1/6. 2, 2/3. 4, 8. 2/3 adalah 2/3 daripada 12, Ahmad. Kan? 3 kali 1, 3 kali 4. Jadi 2 kali 4, 8. Okey? Jadi kita tengok di sini. Jadi berapa? Berapa jumlah dia? 13. Rupanya patut kita tak boleh kali terus sebab dia dah jadi macam tu. Jadi kita nak kira lagu mana? Kita kena kira hak yang jadi 13. Maka sini 3 kali 13, 3/13, 2/13, 8/13. Ahmad kira. 3 kali 13 kali 3/13 kali 40,000. Yang ni daripada 40,000. Yang ni daripada 40,000. Okey. Berapa? Isteri akan dapat berapa? 9,230.77. Okey tak? Kemudian 2/13 kali isteri ibu dapat berapa? 1/6 ni? Ibu 2 ni. Okey. Ibu akan dapat 6,153 point. Kena kira tu semua point tu. Sebab kalau tidak lagi berlaku kurang masalah dia punya duit dia. 85 dan 2 saudara perempuan seibu sebapa dapat 8/13 kali 40,000, Mat. 24,615. Sen dia 384 kan? 38 Kita ambil dalam tu. Okey. Maka cuba Ahmad jumlah tengok. 9230.77 6153.85 tambah 24615.38. Dapat cukup-cukup ngam-ngam 40,000. Sen pun tak ada dah. Kosong. Okey? Jadi sebab tu kita kata kita tak boleh kali terus daripada amount harta yang ada. Kita tengok kata ada dalam akaun 50,000, suami dah tak ada anak, si mati tak ada anak, setengah. Kan kita kata dapat 1/2 ni, kita bagi terus 25,000. Tak boleh lagi. Kita kena kira berdasarkan asal masalah sebab kita takut berlaku yang kita kira tu jadi lebih daripada harta yang ada. Sebab macam ni, kalau kita kira tadi kali terus kan, maka dia akan jadi 42,000, 43,000. Banyak tadi ni. Sedangkan harta hanya ada 40,000 sahaja.
Okey. Jadi tu dulu, esok kita sambung lagi latihan. Sekali lagi ulang tadi dia confuse tentang saudara seibu tu sebab tadi dengan saudara sebapa. Jadi saudara seibu hanya akan terhalang dengan ayah dan juga anak si mati. Tidak terhalang dengan ibu. Dia hanya terhalang dengan ayah sahaja. Okey. Wallahu a'lam.